Hai, kita bersama lagi dalam rancangan FYI bersama saya Kifli Bujang. Untuk paparan kali ini, kita akan mengangkat cerita tentang pelaburan emas. Anda tahu kan, yang emas ini merupakan simbol kepada kekayaan, kemewahan dan ketulinannya. Sejak zaman prasejarah lagi, emas ini merupakan satu logam yang sangat stabil yang mempunyai nilainya yang tersendiri, malah dijadikan piawaian untuk mata wang. Pada hari ini, emas bukan hanya sekadar sebagai perhiasan bagi golongan wanita, tetapi ada satu bentuk pelaburan, iaitu pelaburan emas. Kalau anda nak tahu bagaimana cara untuk melabur emas ini, anda perlu belajar tentang jenis-jenis pelaburan emas. Dan ini sangat penting bagi kita apabila kita perlu mendapatkan sedikit ilmu sebelum kita membuat pelaburan tersebut. Meskipun ekonomi yang berudum, namun emas ini dianggap stabil dan boleh mendatangkan keuntungan bagi mereka yang tahu menjalankan pelaburannya. Untuk itu, kita bawakan paparan untuk kali ini dalam isu FYI. Kita saksikan laporan yang disediakan oleh wartawan kami. Emas adalah simbol kepada kekayaan dan ketulinannya mempunyai nilai yang tinggi. Atas dasar itulah, semenjak dahulu lagi, logam berwarna kuning berkilauan ini diklasifikasikan sebagai bahan logam paling berharga kerana kestabilan sifat kimia juga nilai yang ada padanya tidak pernah berubah. Jadi tidak hairanlah sejak sekian lama emas dijadikan sebagai mata wang dan logam relatif kepada nilai wang kertas sehingga ke hari ini. Apa yang lebih menarik, emas dikatakan alternatif terbaik dalam pelaburan. Emas adalah suatu aset yang sangat bernilai berbanding duit cash. Kerana selama saya terlibat dalam pelaburan ini, saya dapati bahawa dia banyak memberi keuntungan. Contohnya dalam masa setahun, saya telah nampak dia punya keuntungan yang sangat besar berbanding simpanan duit cash dalam bank. Nilai dia sentiasa naik, kalau turun pun sekejap saja. Emas satunya risiko di tangan kita bila kita beli physical gold. Jadi kita sendiri boleh pantau berbanding dengan bila kita letak pelaburan tu dekat tangan orang lain. Jadi orang yang pegang kita punya pelaburan, bila kita pegang physical gold, kita boleh pantau. Lagipun kenaikan harga emas sentiasa berlaku setiap tahun. Harga emas ni selalunya dia memang meningkat naik dan kita akan mendapat keuntungan lah, dan ini adalah satu cara untuk menambah pelaburan. Nilai komoditi emas semakin menjadi rebutan sehingga ramai kalangan daripada kita menjadikan ia sebagai aset pelaburan jangka panjang dan trend pelaburan yang merangsang keuntungan kerana secara lazimnya harga emas sentiasa stabil dan sama sekali tidak terjejas dengan kenaikan kadar inflasi. Nilainya mempunyai trend positif dalam jangka panjang. So dari segi kehilangan modal akibat daripada pelaburan dalam emas kemungkinan tipis, dan mungkin satu option yang lebih baik berbanding dengan katakan pelaburan dalam kad tanah. Kerana dari segi pembelian emas untuk pelaburan, seseorang itu boleh membeli dalam satu kuantiti mengikut kemampuan beliau berbanding dengan rumah. Kalau rumah itu satu pelaburan yang melibatkan jumlah kewangan yang besar, jika mereka tak mampu, mereka tak dapat melabur. Pelaburan emas ni sangat menarik dan sangat konkret, sebab harga emas kalau kita lihat dia mula naik sejak tahun 2001. Jadi daripada tahun 2001 hingga sekarang tahun 2011, selama 10 tahun berturut-turut harga emas sentiasa naik. 2011 harga emas ke awal Disember telah pun naik lebih kurang 25%. Jadi ini adalah pulangan yang sangat lumayan berbanding dengan pelaburan-pelaburan yang lain. Sama seperti komoditi asli lain, iaitu minyak dan biji timah, bekalan emas yang terhad itu menyebabkan ia dikategorikan sebagai salah satu pelaburan yang terbaik. Bahkan nilainya sama sekali tidak tergugat, walau apapun krisis ekonomi yang berlaku. Lebih-lebih lagi, apabila wujudnya krisis keyakinan terhadap mata wang utama dunia, seperti US dan Euro, emas menjadi trend dalam kalangan pelabur. Itu adalah tepat, especially pada masa krisis keyakinan terhadap mata wang yang major dalam dunia seperti dolar US, dan tiada pilihan mata wang yang lain yang lebih baik, maka ada orang yang ingin melabur dalam emas. Mereka lebih yakin tentang ulangan nilai pada masa depan.
Sebenarnya kalau kita tengok trend pelaburan di seluruh dunia, memang pelabur-pelabur di seluruh dunia melihat emas ini sebagai pelaburan selamat. Kita panggil safe haven asset. Jadi jika ada krisis keyakinan terhadap mata wang sama ada euro ataupun US dollar, maka pelabur-pelabur ini akan menjual aset-aset dalam bentuk euro ataupun dolar dan mereka membeli emas. Jadi memang krisis keyakinan terhadap stok ataupun mata wang ni akan menaikkan lagi pelaburan emas. Persoalannya, apakah pula faktor yang menentukan jatuh, meningkat atau kekalnya harga dan nilai emas di pasaran? Dalam jangka pendek, faktor yang mempengaruhi harga emas itu adalah spekulasi pada turun naik harga emas. Tetapi dalam jangka panjang, pastinya harga emas, nilai emas itu akan naik. Ketika ditanya mengenai tren pelaburan emas pada 2012, ini jawapan mereka. Harganya akan meningkat kerana masih wujudnya ketidakpastian tentang suasana ekonomi di Amerika Syarikat dan di Eropah, juga tentang ketidakpastian mengenai harga minyak. So, lebih baik orang akan melabur dalam emas. Trend nilai emas itu adalah positif. Bagi syarikat yang beroperasi sejak 2008 ini, emas dan perak merupakan entiti utama untuk mencapai sasaran melahirkan lebih banyak pelabur emas di Malaysia. Dinobatkan sebagai syarikat tempatan pertama Malaysia yang menghasilkan emas dan perak bagi tujuan pelaburan. Kini, Public Gold terus mendapat tempat di hati para pelabur. Emas yang dijual oleh Public Gold ini nombor satunya jauh lebih murah sebab kita ada kilang dan kita jual emas direct daripada kilang kepada pelabur. Dan kemudian harga emas itu pula mengikut harga emas dunia. Harga Public Gold berubah setiap 20 minit. Jadi pelanggan boleh membeli emas pada harga yang terbaik. Public Gold menawarkan pelaburan emas di dalam bentuk emas fizikal, jongkong emas dengan ketulinan 999.9 24 karat. Kemudian kita juga menawarkan shilling emas dengan ketulinan 999.9, dinar emas ketulinan ni ialah 916 ataupun 22 karat, dan barang kemas kualiti 916. Dengan kata lain, kita jual emas fizikal, yang mana pelanggan beli dia akan dapat emas fizikal tersebut. Sebelum ini pun masyarakat Malaysia memang sudah pun membuat pelaburan emas. Apa saja bangsa, Melayu, Cina, India memang sudah terdedah kepada pelaburan emas. Cuma akhir-akhir ini mereka telah terdedah kepada pelaburan emas dalam bentuk yang lebih baik, iaitu jongkong dan juga shilling emas. Jongkong dengan shilling ini memberikan pulangan yang jauh lebih baik kerana harganya lebih murah dan susut nilainya jauh lebih kecil berbanding pelaburan di dalam barang kemas. Purata pulangan harga emas sejak 5 tahun lepas, setahun harga emas naik 26%. Jadi jika dibandingkan dengan pelaburan amanah saham, fixed deposit, saving account, pelaburan emas jauh lebih menguntungkan. Jadi memang sekarang ini rakyat Malaysia mencari alternatif untuk pelaburan yang terbaik, dan buat masa ini boleh saya katakan bahawa pelaburan emas ni merupakan pelaburan yang menjadi pilihan rakyat Malaysia ketika ini. Persoalannya, apakah yang perlu dilakukan oleh bakal pelabur sebelum berjinak dengan dunia pelaburan emas agar tidak tertipu dengan syarikat yang menyediakan skim pelaburan emas? Sekiranya pelabur begitu memahami konsep pelaburan emas, mereka membuat analisis ataupun mereka dididik, mereka akan teruja. Namun terus terang saya katakan, ramai masyarakat di luar sana yang masih belum lagi mendapat pendedahan yang betul mengenai pelaburan emas. Sejak tahun 2008 hingga 2011, apabila trend pelaburan emas ini menjadi terkenal, maka banyak syarikat-syarikat yang bertopingkan skim cepat kaya yang menjalankan urus niaga pelaburan emas secara skim ini, mereka nombor satu menipu dengan cara melesapkan habis duit pelabur-pelabur untuk buat pelaburan emas yang betul dan selamat. Ada cara dia. Yang pertama sekali, pelaburan emas yang betul dia tidak ada pulangan bulanan. Apa yang menguntungkan ialah kita simpan emas tersebut, apabila harga emas tersebut naik, kita pergi jual. Jadi bila jual, mereka akan beli pada harga semasa. Begitu juga jika kita buat pelaburan emas melalui bank. Bank tidak memberikan pulangan setiap bulan. Bank cuma akan menjual emas ikut harga semasa. Kemudian apabila harga emas naik, bank beli ikut harga semasa. Kalau harga semasa tu naik banyak, pelabur untung banyak. Kalau harga semasa naik sikit, pelabur untung sikit. Kalau harga semasa jatuh, dia jual, dia rugi. Jadi itu pelaburan emas yang betul dan selamat. Pertama sekali, pelabur kena bijak dan berilmu. Sebab kalau pelabur itu tidak berilmu, maka mereka mudah teruja sekiranya ditawarkan dengan pulangan bulanan, sekiranya mendapat pulangan yang tinggi. Bagi saya, pelabur perlu berhati-hati. Pelaburan emas sebenarnya sangat selamat jika dilakukan dengan betul. Tapi jika terjerumus dengan skim cepat kaya, maka akibatnya memang merana lah, habis duit.
kerja di sebuah syarikat swasta di Cyberjaya. So saya banyak membaca di dalam internet, banyak blog-blog tulis pasal pelaburan emas. So bila saya dah membaca, saya ambil action. So saya start menjadi pengedar pada bulan Mac 2009. Masa tu harga emas lebih kurang RM105 segram. Satu pelaburan, saya akan buat kajian, saya akan belajar. Sebab selain pada pelaburan emas, saya ada melabur dalam hartanah dan juga ASB, unit trust. Tapi disebabkan mempelbagaikan lagi pelaburan, jadi saya nak tambah lagi keuntungan, saya tambah lagi 2-3 portfolio pelaburan. Bukan setakat emas, perak sekarang pun keuntungannya lagi banyak berbanding emas. Kenaikan harga perak sekarang pun rata lebih kurang 80% dalam masa 2 tahun. Itu menyebabkan saya teruja tengok kenaikan dia. Trend pelaburan emas ni sebab dia satu, dia selamat. Bila kita beli emas fizikal, kita akan dapat emas ni. Kita dapat pegang, kita boleh simpan di tempat yang selamat. Dan kita bila tengok harga emas naik, kita boleh jual. Boleh dapat keuntungan tu. Kenaikan harga emas ni yang boleh membantu kita untuk menyara hidup. Belajar pasal emas, tumbuh ilmu. Itu yang penting. Sebelum kita buat apa pelaburan, yang penting kita kena ada ilmu. Lepas kita dah ada ilmu, kita kena start. Lagi cepat kita start, lagi cepat kita dapat pulangan dia.